Seterusnya adalah bab 2. Dalam bab 2 ini adalah beberapa tinjauan sastra telah dilakukan untuk mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan pengurus produksi dan juga teori Henry Fayol. Henry Fayol merupakan individu yang menubuhkan teori dan prinsip dalam pengurusan. Teori ini dan prinsip ini juga telah diguna pakai oleh pelbagai pihak, dan ini juga dipersetujui oleh Bruson, Parker Wilson, Wayne, Rodriguez dan Feld dalam menarik pelbagai pihak menggunakan teori ini sebagai garis panduan seperti pelajar, guru, penyelidik dan sebagainya. Teori Fayol juga membincangkan rujukan kepada 4 perspektif dan terhasilnya teori beliau iaitu 5P Strategic Leadership Model yang dijelaskan oleh teori Henry Fayol dalam keberkesanan dan yang lebih teratur dalam bidang pengurusan. Ini adalah beberapa prinsip yang menarik pengkaji dalam bidang pengurus produksi, iaitu pembahagian tugas, disiplin dan juga kuasa dan tanggungjawab. Melalui proses pembahagian tugas, pengurus produksi diberi peranan untuk membahagikan tugas kepada beberapa unit dalam organisasi dan menjelaskan tentang pelaksanaan tugas yang berlandaskan kepakaran seseorang. Ini yang dikatakan oleh Henry Fayol tadi adalah pembahagian tugas ini hendaklah diberikan kepada orang yang pakar dalam suatu bidang. Jika seorang itu pakar dalam bidang teknikal, jadi sebagai seorang pengurus hendaklah memberikan tugasan mengenai electrical, mengenai teknikal ini kepada yang pakar dalam bidang teknikal, supaya jika berlaku sebarang masalah, ia dapat diatasi dengan cepat dan juga setiap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kepakaran seseorang ia lebih tersusun dan juga teratur. Rodriguez 2001 juga menyatakan untuk memperkecilkan tugasan supaya dapat dibagikan mengikut kemampuan individu. Jadi perkara ini yang disebut tadi adalah ia dapat mencapai beberapa peringkat bila mana seseorang itu boleh mengatasi masalah itu tanpa mendapatkan pertolongan lain kerana dia sudah pakar dalam bidang yang diberikan. Melalui tanggungjawab dan juga kuasa, iaitu pengurus ini perlu mencapai objektif organisasi. Beliau menjelaskan bahawa tanggungjawab adalah punca kepada kuasa dan juga menjadi keutamaan kepada pesaing secara semula jadi, manakala kuasa pula adalah tanggungjawab memberikan arahan yang jelas kepada individu ataupun kru-kru yang bertugas. Dari segi disiplin pula, ia adalah satu perkara yang setiap individu perlu ada dalam melakukan pekerjaan. Jika setiap tugas ini mestilah patuh, hormat, menjaga tingkah laku seperti yang termaktub dalam perjanjian antara organisasi dan juga pekerja. Seperti yang dinyatakan oleh beliau bahawa disiplin dalam mana-mana kumpulan itu bergantung kepada ketua dan juga pengurus kerana pekerja mestilah patuh kepada perjanjian yang dinyatakan. Teori ini juga masih relevan pada masa kini kerana boleh menjadi garis panduan kepada pengurus produksi yang baru seperti pengkaji sendiri yang masih berjinak dalam bidang pengurus produksi yang memerlukan beberapa rujukan sebagai garis panduan untuk melakukan tugasan yang diberikan oleh pengurus ataupun pengarah. Terdapat 5 teori yang dijelaskan oleh beliau adalah merancang, mengorganisasi, koordinasi, mengarah dan mengawal. Telah lulus kerana diguna pakai beberapa kali
dan pengurusan boleh diaplikasi oleh setiap organisasi. Konsep FAYO ini juga dalam bidang pengurusan membantu dalam mengurus projek yang terlibat oleh pihak lain. Pengurus produksi merupakan orang tengah yang mana boleh membantu pihak luar atau dan pihak dalam berkekal berhubungan berurusan. Teori Henry Fayol akan diaplikasi sepenuhnya untuk mengkaji keberkesanan teori Fayol dan terdapat 14 prinsip dalam bidang pengurusan. Dari segi peranan pengurus produksi, ia bergantung kepada kerjasama pelbagai pihak tentang bagaimana kajian memenuhi permintaan tugasan yang diperlukan. Menurut Syavan 2015, pengurus seharusnya menunjukkan 2 cara bagi menangani dan menyiapkan keseluruhan tugasan. Bidang ini merupakan satu pekerjaan yang paling kompleks yang bertanggungjawab dan beragam dengan keseluruhan proses pembuatan filem. Hal ini melibatkan cabaran dan bidang yang sangat berbeza dengan memerlukan undang-undang, teknikal, kepakaran organisasi dan psikologi. Mengurus produksi juga menuntut masa yang terbaik yang mana dia disebut sebagai bekerja daripada siang hari hinggalah ke larut malam. Profession ini yang harus siap sedia untuk bekerja tanpa mengira waktu kerana ia menjaga kebajikan setiap kru ataupun individu yang terlibat sepenuhnya dalam pengurusan filem pendek. Normal bagi situasi pengurus produksi yang sentiasa mengikut perkembangan dalam semasa kerana beliau juga yang akan menjawab kepada soalan-soalan yang berada di luar jangkaan kerana ia merupakan kerana tugas sebagai pengurus produksi ini adalah pemerhati ataupun mata kepada pihak atasan untuk memastikan setiap perkara berjalan dengan lancar dan sekiranya ada apa yang berlaku, beliau yang akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjawab kepada pihak atasan. Menjadi seorang pengurus produksi memerlukan keseimbangan akal kerana ia berdepan dengan emosi dan juga berkaitan dengan tingkah laku individu yang berlainan karakter dan juga emosi. Jadi apabila berlaku beberapa salah faham ataupun perselisihan faham di antara individu ataupun kru ataupun artis ataupun siapa sahaja yang berada dalam set, orang yang akan menguruskan ataupun menyelesaikan masalah tersebut adalah pengurus produksi. Beliau juga yang bertanggungjawab menyelesaikan setiap isu yang timbul yang berlaku jika berlakunya pergaduhan, berlakunya masalah kecemasan. Beliaulah yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam bidang pengurusan dalam set. Bufa ada mengatakan pengurus produksi juga terlibat dengan membuat keputusan mengenai proses produksi supaya mengeluarkan hasil berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan. Selama 2015 terdapat 2 pendekatan yang memainkan peranan sebagai pengurus. Yang pertama, pendekatan individualistik yang mana mempunyai pengaruh spesifik selaras dengan peranan dalam organisasi. Yang kedua pula ialah teori yang sesuai dengan keadaan ataupun sasaran. Sasaran yang boleh mempengaruhi pengurusan dari segi standard, pengarahan dan juga memenuhi pengurusan kerana perkara ini berkait rapat dengan membuat keputusan apabila merancang sesuatu perkara. Proses memimpin terdiri dalam membimbing dan mengorganisasi yang lebih efektif bagi mencapai tujuan kumpulan ataupun organisasi. Ini yang dikatakan oleh Stokgate 1975. Skop dalam bidang pengurus produksi ini terdapat beberapa, iaitu fungsinya adalah sebagai mencari kemudahan lokasi yang selamat dan juga sesuai untuk melakukan penggambaran. Selain itu juga susun atur dan pengenalan bahan juga beliau terlibat sepenuhnya dalam melakukan proses sebelum melakukan proses penggambaran. Selain itu juga reka bentuk produk. Yang keempat, reka bentuk proses. Yang kelima, produksi dan mengawal perancangan.
keenam, kualiti pengawalan. Yang ketujuh adalah pengurusan bahan. Yang ke-8 adalah penyelenggaraan. Fungsi-fungsi ini juga memastikan pengurus sentiasa up to date dengan setiap perkembangan yang berlaku di sekeliling beliau. Selain itu, perkara itu juga membantu pengurus dari segi merancang dan mengawal sebarang masalah yang datang dan dapat menyelesaikan dengan lebih bersedia jika berlakunya sebarang permasalahan. Antara tugasnya adalah mewujudkan produksi, menjaga kepentingan skrip dan juga hak penulis, menyelaraskan keuangan untuk setiap bahagian produksi, menyediakan surat dan memantau pengendalian promosi, publicity dan juga penjualan tiket. Itu sahaja mengenai tinjauan sastra dalam bab 2.